Bila kita nak cerita tentang apa itu sexual grooming, dia sebenarnya satu istilah yang mungkin masih lagi baru dalam masyarakat kita di Malaysia lah. Ya. Sexual grooming ni dalam istilah bahasa Melayu dipanggil sebagai pengantunan seksual. Antun adalah suatu proses di mana seseorang individu, orang dewasa ataupun remaja, mereka ini berkenalan dengan seorang kanak-kanak lah dalam isu ni, dan kepada berkenalan dengan seorang kanak-kanak, membina kepercayaan kanak-kanak berkenaan demi tujuan seksual. Maksudnya satu proses memanipulasi kepercayaan kanak-kanak untuk tujuan seksual mereka. Satu proses memanipulasi kepercayaan kanak-kanak untuk tujuan seksual mereka. Ia adalah satu proses. Dia tak berlaku secara tiba-tiba. Sebab kalau ada orang dewasa, dia tiba-tiba menyentuh anggota badan anak kita yang anak kita tak suka, contoh private part, sentuh dada anak. Mesti anak tu kalau dia diamkan diri, paling tidak dia akan bersuara, dia kata apa benda buat ni kan. Dia tak rasa tak selesa. Mungkin akan ada penolakan yang akan berlaku. Termasuklah kalau sexual grooming yang berlaku di media sosial. Tiba-tiba ada orang say hi pada anak kita, lepas tu dia minta pula gambar budak tu. Mungkin akan ada penolakan yang berlaku. Apatah lagi, individu berkenaan boleh tak hantar gambar tak pakai tudung, hantar gambar kemaluan ke, akan ada penolakan yang berlaku. Okay? Jadi sexual grooming ni berfungsi untuk mengurangkan risiko berkenaan. Jadi bagaimana cara untuk mereka tak nak jadi kes polis, macam mana dia nak pastikan mangsa tu tak bagi kepada parents, macam mana dia nak pastikan mangsa tu tak cerita pada sesiapa, menjadi rahsia mereka berdua, maka caranya adalah sexual grooming. Dia memerlukan masa, dia memerlukan satu kaedah yang mungkin berlaku secara seminggu ataupun sebulan ataupun beberapa hari untuk memastikan kehendak seksual itu dapat daripada kanak-kanak ataupun remaja berkenaan. Berkaitan dengan mereka yang ada kecenderungan kepada kanak-kanak, yes, we know, we call it pedophilia. Pedofilia ni adalah satu istilah dalam ketertarikan songsang, ketertarikan seksual yang maksudnya tak normal. Ia di bawah istilah parafilia. Dalam parafilia salah satu tu ada fetish, mereka ni terangsang dengan objek. Maksudnya tengok selipar perempuan terangsang, telekung perempuan tengok terangsang, tengok perempuan pakai purdah rasa terangsang. Ini fetish. Ini memang satu kegilaan, gila. Ini memang dah sampai sexual disorder lah, masalah kesihatan mental mereka kan, dah problem. Okay, fetish. Di situ juga adanya zoofilia, mereka yang tertarik dengan haiwan. Dengan haiwan pun dia orang baham juga kan. Dia baham juga sampai kena rogol lah binatang tu. Okay? Ada juga necrophilia, lebih kurang macam itulah nama dia, saya lupa nama panjang dia tu. Ini ketertarikan seksual dengan mayat, orang yang dah mati. Gila. Dan salah satunya pedofilia. Pedofilia ni dia tertarik untuk buat hubungan seksual dengan kanak-kanak. Dan kanak-kanak kat sini bukan dalam akta 18 tahun ke bawah, tapi khusus kepada budak yang belum akil balik, terutama 12 tahun ke bawah. Kita kena tahu sexual grooming ni dia adalah membina satu hubungan emosi, emotional connection lah. Okay? Dia nak bagi mangsa tu rasa disayangi. Dia nak rasa hubungan mereka tu special, perhubungan yang boleh kata sebagai perhubungan istimewa. Maksudnya dia nak cakap pada budak tu, abang mungkin ramai adik angkat kan, tapi abang lebih sayangkan awak banding yang lain. Nampak tak? Dia nak beritahu hubungan mereka tu sangat istimewa berbanding hubungan yang lain. Dan dia pun juga akan, kenapa dia buat macam tu? Kenapa dia akan buat hubungan tu bersifat emosi? Kenapa dia akan buat budak tu rasa disayangi? Sebab kalau apa-apa jadi selepas itu, mangsa tu takut untuk begitu pada orang lain. Sebab dia dah ada keterikatan dengan individu berkenaan, mungkin atas dasar power. Sebagai contoh, budak tu dah berikan gambar dia ke, budak tu dah hantar gambar bogel dia ke. Jadi dia menggunakan kuasa yang dia ada untuk memanipulasi kanak-kanak supaya tak nak bagi tahu orang lain. Itu satu. Yang kedua, mungkin atas faktor emosi, hingga budak tu tak berani cerita pada orang lain. Sebab orang tu kata, dia punya hubungan tu bukan sekadar orang dewasa pada budak dia, tapi panggil saya daddy ke, anggap je saya daddy awak, anggap je saya abang awak. Targeting the victim, mensasarkan mangsa, mendapatkan sasaran mangsa itulah. Jadi mereka ni akan mensasarkan mangsa tu melalui di mana Kalau sebagai contoh, mereka ni
bekerja di institusi pendidikan ataupun satu tempat yang mudah untuk akses kanak-kanak, tadika, rumah pengasuh, sekolah, asrama. Di sinilah sasaran yang mereka ada dalam dunia nyata. Okay. Tapi kalau dalam internet, mereka akan sasarkan kat mana budak-budak suka berkumpul. Game, TikTok, Instagram, ya, dan aplikasi yang lain. Okey, dah selesai. Jadi, bila mereka tahu budak ni ada kat situ, apa yang mereka kena buat adalah mencari mangsa-mangsa yang mudah untuk dimanipulasi, yang fragile. 4 karakter budak-budak yang dia akan cari. Pertama, ya, bagaimana nak sasarkan budak di set pertama tadi, dia akan cari budak yang pasif, yang tak banyak bercakap ataupun pendiam. Dalam dunia nyata, kalau budak ni pendiam, jenis tak banyak bercakap, ini senanglah untuk dijadikan mangsa sexual grooming. Sebab kalau dia tu pendiam, macam mana dia nak cerita apa berlaku pada dia? Pendiam. Kalau dalam media sosial, dia akan cari pula budak-budak yang sama juga yang jenis macam tu, yang pasif, ya, yang tak banyak bercakap, yang dia punya update-update pun nampak macam biasa-biasa, ya, begitu. Yang kedua, dia akan mencari budak-budak yang bermasalah. Okey? Yang bermasalah ni mungkin budak yang nakal, budak yang mungkin ada masalah disiplin, budak-budak yang mungkin bukan masalah disiplin, selalu budak-budak macam ni akan lawan lah, sebab dia orang jenis langgar disiplin, macam ni dia akan langgar lah. Tapi nak beritahu budak-budak yang ada masalah lah. Okay. Yang ketiga, mereka akan mencari budak-budak yang sering berada dalam kesunyian. Okay. Macam mana dia tahu budak ni sunyi? Sebab hari ni ada media sosial. Budak-budak ni akan update mak bapak tak ada kat rumah, mak bapak sibuk, mak bapak tak dapat berikan kasih sayang, selalu bersendiri dalam bilik. Inilah antara ciri-ciri budak-budak fragile yang dia akan sasarkan. Dan yang keempat, yang pertama tadi budak yang pasif, pendiam, yang kedua bermasalah, yang ketiga budak yang selalu dalam kesunyian, yang ketiga ni budak-budak yang sering berada, yang berkaitan dengan faktor keluarga mereka. Maksudnya keluarga yang ibu bapa sibuk, tiada pengawasan, tiada pantauan, keluarga broken family, penceraian, termasuklah keluarga yang toksik. Jadi inilah budak-budak yang selalu Yang kedua, apa yang mereka buat adalah untuk membina kepercayaan, membina trust. Ya, kalau ibu bapa dengan anak, trust tu dibina dengan bonding. Maka dengan budak-budak ni dia akan bina trust, kepercayaan. Bila nak bina trust, inilah dia akan tunjukkan diri dia tu adalah seorang yang baik, seorang yang penyayang, yang sentiasa ada, ya. Sebab itu budak-budak ni dia tak sedar benda ni. Dahlah pertama tu dia pendiam, mak bapak dia tak peduli dengan dia, dia mungkin selalu menyendiri, tiba-tiba ya orang ni pula membina kepercayaan dengan dia, menggambarkan yang dia tu baik. Step yang ketiga dalam sexual grooming adalah ya mereka ni akan feel the need. Dia akan mengisi sebarang keperluan mangsa. Apa dia? Dia akan berikan apa yang mangsa nak. Bila dia dah mengisi keperluan mangsa, dah feeling the need, ya, apa yang mangsa nak dapat. Okey, apatah lagi dengan keluarga, dengan fragile-nya faktor keluarga mereka, kanak-kanak ni sendiri. Lepas tu dia akan pergi pada step yang keempat. Dia akan membuatkan budak ni isolate. Ya, maksudnya budak ni akan mengasingkan diri dia daripada keluarga. Di sinilah akan ada berlakunya apa pun rahsia, jangan cerita sesiapa, sebab ini antara kita berdua saja. Budak ni akan mula semakin duduk dalam bilik, menyendiri, lebih selesa dengan handphone sahaja, duduk dalam bilik pula kunci. Itu satu benda yang kena ibu bapa fahamlah. Dan kalau ibu bapa nak sedar, kalau anak dah masuk ke step yang keempat ni, kat situ ya nak beritahu ya, antara ciri-ciri budak yang dah menjadi masa sexual grooming hingga tahap yang keempat, budak ni pertama dia dah semakin menyendiri. Duduk sorang-sorang, dah tak kurang bersembang dah. Kemudian yang kedua, handphone dia, gadget dia, daripada tak ada password, tiba-tiba ada password. Berkemungkinan juga. Okay. Kemudian berkunci dalam bilik. Dah lah berkunci dalam bilik. Malam-malam pukul 12, pukul 1 tak tidur lagi. Okay. Lepas tu yang ketiga ni, anak ni, kita tahu dia ada handphone. Mungkin parents bagi pada dia untuk sesi PDPR, untuk mudah belajar, ataupun handphone tu sendiri adalah dia beli pakai duit dia sendiri. Tapi anak-anak ni untuk ada capaian internet, sama ada kat rumah ada Unify atau perlu top up. Saya yakin kalau untuk anak-anak, jaranglah kalau dia ada handphone, mereka ni langgan postpaid, langganan berbayar sebulan. Biasanya top up. Tapi kalau anak ni tiba-tiba top upnya sentiasa ada. Kan? Selalu 3 hari, 7 hari, dah habis dah top up. Internet dia dah habis. Tapi sentiasa ada. That's mean
ada something wrong berlaku. Berkemungkinan individu tu cuba pancing budak ni dengan bagi top up, ya, dan mungkin dapat hadiah pula. Tiba-tiba tak ada order Shopee, kita tiba anak aku ada pula postman hantar, ada hadiah untuk anak kan. Benda ni kita kena faham sangat. Ya, ini sexual grooming bersifat yang kita panggil sebagai di media sosial. Yang kelima, di sinilah bermulanya perilaku seksual. Ya. Apa perlakuan seksual yang dia boleh buat masa ni? Kalau dalam media sosial dah mula akan ada eksplisit punya seksual punya berkomunikasi mereka. Dah mula berani minta gambar budak tu, daripada pakai tudung minta tak pakai tudung. Lepas tu dia akan ajar sedikit-sedikit tentang benda-benda seksual. Ya. Lepas tu dia akan buatkan budak tu percaya perbincangan tentang seks ni adalah benda yang biasa. Sexual grooming, dia ajar budak tentang seks juga. Tetapi niat dia adalah untuk memanipulasi kanak-kanak. Saya pun mendidik anak-anak, ya, dalam ceramah, dalam program webinar yang saya anjurkan lepas, saya pun ajar tentang apa itu seks juga. Tapi saya bukan buat sexual grooming, saya didik. Namun pemangsa yang buat sexual grooming ni, mereka ajar budak ni tentang seks untuk diri mereka, untuk kepuasan mereka. Hingga akhirnya budak-budak ni diajar tengok video lucah. Ya, individu ni akan berani untuk buat video call, minta gambar bogel budak berkenaan. Lepas tu dipuji pula benda tu. Dia hantar gambar zakar dia. Benda-benda seperti ni lah. Dan jangan ingat benda ni kanak-kanak je tahu boleh jadi mangsa. Orang dewasa pun saya jumpa, 20 tahun, 21, 22 pun ada juga yang jadi mangsa sampai ke tahap ni. Apatah lagi mangsa tu, ya, lagi budak tu naif, lagi tak bercampur dengan masalah yang berselegat dalam masyarakat kita ni, pembuangan bayi lah, hamil luar nikah lah. Ya, mungkin budak-budak yang daripada lepasan sekolah agama lah, yang jenis hafal Quran, dia tak bercampur dengan isu ni. Itulah lagi mudah untuk jadi mangsa. Ya, hati-hati guys. Ya, dan akhirnya bila dia dah dapat apa yang dia inginkan, keperluan saya pergi step yang ke-6. Apa dia? Maintain the control. Apa dia tu? Dia akan mengekalkan penguasaan kepada mangsa. Ya. Itulah tadi ketarikan emosi. Budak ni takkan berani nak cerita sebab dia dah ada ikatan emosi dengan orang tu. Dia rasa orang tu sayang, dia rasa orang tu baik. Dia tu kan abang. Dia kan abang angkat. Dia tu kan daddy. Sampai tahap macam itulah. Dan bayangkan, ya, kalau daripada segi power tadi budak tu tak berani sebab orang tu ada sesuatu yang kalau didedahkan budak tu akan takut. Gambar dia, gambar kemaluan dia, gambar tak berpakaian. Itu yang menyebabkan budak ni dah tak berani nak, ya, bercerita kepada ibu bapa mereka. Kan? Benda ni penting tau. Ini sekadar yang saya cerita ni asas saja. Itu belum lagi kes-kes yang melibatkan guru dengan pelajar. Macam-macam sexual grooming yang berlaku. Ya, warden dengan pelajar. Macam-macam. Maka pencegahan yang pertama adalah hadkan masa penggunaan gadget anak. Ya, benda ni penatlah untuk berbebel sekarang ni kan. Tapi at least parents kena tahu tentang dunia internet yang ada dan juga apa aplikasi untuk memantau apa yang anak akses. Yang paling mudah yang biasa saya share itulah Google Family for Parents untuk handphone anak, Google Family for Children. Jadi melalui aplikasi ni parents boleh tahu apa yang anak laman web apa yang dia cari di Google. Parents boleh tahu apa games yang anak download. Parents boleh tetapkan sehari anak boleh akses handphone berapa jam. Contoh setiap hari anak boleh tengok handphone 3 jam. Ini yang inilah untuk entertainment anak lah. Game ke, YouTube ke, media sosial ke, mungkin 3 jam ataupun 2 jam. Depends pada kita lah. Tapi kalau untuk pembelajaran, itu di luar daripada waktu tadi. Itu tak ada masalah kan. Sebab saya CPDPR, tak boleh nak elak lah. Dan parents juga boleh menetapkan penggunaan gadget anak ni. Sebagai contoh, pukul 9 malam sampai 7 pagi tak boleh guna handphone. Kan? Jadi handphone tu terus dia block, terus dia gelap, malam tak boleh guna. Kan? So kat situ anak-anak pun dia akan faham lah, cuma nak mendapatkan persetujuan anak ni dia tak boleh tiba-tiba guna veto dalam rumah. Dia kena ada perbincangan. Kenapa parents buat macam tu? Kenapa ayah buat macam ni? Kenapa mak buat macam ni? Kan? Anak-anak perlu tahu betapa concernnya kita, betapa kita ni nak selamatkan mereka daripada anasir-anasir yang jahat seperti ni.
Selain pada sexual grooming, pornografi, cyberbully, ketagih dengan gadget, ketagih dengan games. Kita ibu bapa hari ni kita tak naklah yang strict sangat, yang jumut sampai anak tak boleh guna langsung. Itu adalah satu keperluan yang perlu pada anak-anak pada hari. Tapi dalam masa yang sama, mereka ni kanak-kanak. Kita lah orang dewasa yang perlu guide dia supaya dia gunakan benda tu dengan baik. Okey, itu satu. Yang kedua, apa yang ibu bapa perlu buat adalah untuk mengajar anak-anak tentang untuk mereka ni berani, terutama dalam media sosial, berani untuk block seseorang yang kita tak kenal dalam media sosial. Kalau tiba-tiba say hi, tiba-tiba say hello, block terus. Kalau tak, nanti perbualan tu akan jadi pelik-pelik tau. Ataupun ibu bapa ni kalau anak nak menggunakan media sosial, minta pada mereka kalau ia berlaku, make sure gunakan akaun media sosial tu bukan untuk public tapi untuk privacy lah, maksudnya untuk kawan-kawan saja. Apa kawan-kawan dia nak share cerita dengan kawan-kawan. Tapi ini mungkin menyekat kebebasan anak. Kalau sekiranya anak tak bersetuju dengan ni, dia kata dia nak public sebab dia mungkin nak jadi Insta famous ke, nak jadi TikTokers ke, nak jadi influencer ke, okay, you boleh gunakan. Tetapi tanya pada mereka, kalau sekiranya ada seseorang, kawan ke sesiapa, hantar melalui WhatsApp, video lucah, gambar lucah, abang, apa yang abang akan lakukan? Ini perbincangan dengan anak tau. Komunikasi dengan anak. Supaya anak ni tahu yang ibu bapanya tahu tentang benda ni. Yang menyebabkan anak-anak hari ni terjebak dengan porn, sampai jadi mangsa sexual grooming sebab parents boleh kata tak ceritalah benda ni dengan anak. Macam mana anak nak tahu ancaman yang berlaku dalam dunia pada hari ni? Tak cerita. Yang ketiga, nak tak nak parents ni daripada awal perlu mendidik anak tentang pendidikan seksualiti. Yang inilah selalu botak ni cerita, tak henti daripada dulu kan. Sampai keluar ibu tulis lagi dalam media sosial, di video di FL Studio, di TikTok, inilah cerita. Didik anak daripada awal. Didik ni macam mana? Kalau anak ni dia ajar daripada awal tentang private part, parents pun selesa nak bercerita tentang hal yang melibatkan seksual. Anak pun selesa nak bertanya kenapa kemaluan dia boleh menegang, kenapa ibu boleh keluar darah haid, kenapa ibu tak solat, kenapa ibu boleh mengandung. Maka perbincangan, komunikasi yang dibina daripada awal ni yang akan membuatkan anak dalam isu seperti ni dia selesa untuk merujuk mak bapak dia. Itu tujuannya pendidikan daripada awal. Jadi kalau anak ni daripada awal dia dah jelas tentang benda ni, parents pun tak adalah panggil karipap ke bunga ke flower bebet kan pada kemaluan, panggil zakar, panggil penis ataupun farash ataupun vagina. Maka term-term yang seperti inilah membuatkan kita selesa nak bercakap. Anak pun akan selesa nak beritahu pada kita kalau ada apa-apa yang berlaku. Itulah yang saya sebutkan, pendidikan perlu bermula daripada awal dan bukan bermula pada sekolah tapi daripada rumah. Banyak masa sekarang ni untuk ibu bapa ni mengenali anak masing-masing.